Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam ABC, anak baik lagi cerdik. Yang berusaha, Ustazah Nazibah binti Muhammad Yusof, Perlogaran 1 SMK Beluran. Yang dihormati Cikgu Amrah, penyelaras PBGB SMK Beluran. Yang dikasihi Cikgu Aisyah binti Muhammad Aris, panel kita yang akan berkongsi ilmu pada sesi taklimat perkongsian pada pagi ini, barisan guru-guru ketua bidang serta rakan-rakan guru baharu sekalian. Selamat datang ke program online talk mudahnya PBPBP dengan Google Workspace. Saya Muhammad Nazri Rosli dari SMK Beluran selaku moderator majlis bagi program pada hari ini. Baik, bagi memberkati program kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Ustaz Ahmad Roslih bin Said. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu salam hambiya muslim ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami ingin merapatkan kesyukuran kepadamu atas pertemuan kami pada hari ini. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu ini sentiasa bersyukur terhadap rezeki dan kurniaan-Mu. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Memberi. Ya Allah, ya Rahman Rahim, kami berhimpun hari ini untuk menjayakan majlis ilmu ini. Ya Allah, maka Kau pemudahkanlah majlis ini supaya ia berjalan dengan lancar. Kami ingin menimba ilmu sebanyak mungkin supaya kami mampu memperkembangkan potensi kami sehingga menjadi hamba-Mu yang Kau redha, ya Allah. Kurniakanlah ilmu kepada kami, sinarilah hati-hati kami dengan hidayah-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulakan program ini, izinkan saya bercerita sedikit mengenai profil Cikgu Aisyah. Cikgu Aisyah mendapat pendidikan di Universiti Putra Malaysia. Beliau sudah berkecimpung dalam bidang pendidikan lebih dari 10 tahun. Tahun 2023 sahaja, Cikgu Aisyah telah mendapat anugerah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Antara pencapaian beliau adalah Guru Data Kod 3 peringkat kebangsaan, Guru Inspirasi Program Duta Guru 2023 peringkat kebangsaan, Ikon Guru Juara Digital peringkat kebangsaan, Google Certified Educator peringkat antarabangsa dan Google Certified Trainer peringkat antarabangsa. Selain itu juga, Cikgu Aisyah sangat aktif dalam bengkel dan kursus, antaranya kursus audit dalam EXA peringkat kebangsaan, Out of Court dan Global Teacher Conversation di peringkat antarabangsa. Jadi, sedikit profil ini boleh menggambarkan betapa tinggi ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh Cikgu Aisyah. Oleh itu, pada pagi ini kita amat bertuah kerana Cikgu Aisyah sudi untuk berkongsi ilmu berkaitan dengan tata cara pengurusan Google Workspace untuk PPBBP bagi guru akademik. Bagi guru-guru baharu, pasti akan tertanya-tanya, apakah itu PBPPP? Bagaimana untuk mengurus dokumentasi PBPPP dengan betul, mudah dan efisien? Justru, buat guru-guru baharu, marilah sama-sama kita sedut ilmu. Kita belajar dari pengalaman seorang guru yang sangat berpengalaman dalam pengurusan dokumentasi, seorang guru yang sangat aktif dalam penggunaan dan pengaplikasian digital. Malah Cikgu Aisyah ini sering menggunakan aplikasi digital dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam maupun di luar sekolah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program kita pada hari ini akan diambil kehadiran. Link kehadiran akan disediakan di pertengahan program ini nanti di slot ruangan chat. Rekod kehadiran ini juga akan direkodkan dalam SPL KPM kita nanti. Baik, tanpa membuang masa, majlis dengan sukacitanya menjemput Cikgu Aisyah binti Muhammad Aris. Majlis mempersilakan. Okey, Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, hari ni saya nak berkongsilah. Tadi melambung-lambung rasanya. Melambung-lambung ceritanya yang berkaitan dengan saya tu. Semua tu pinjaman daripada Allah. Allah pinjamkan sementara untuk memberikan aura-aura positif kepada orang sekeliling saya sebenarnya. Itu saya bersyukurlah, Alhamdulillah. Di atas kurniaan dia, saya dapat
orang kata kumpul macam-macam pengalaman hidup, menguruskan manusia kan, bukan sesuatu yang mudah. Kita nak membina, membentuk murid ni pun bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Kalau kita tengok itulah, kalau kita nak membentuk manusia tu perlu bentuk dulu diri kita supaya kita, bila kita kompeten, so secara tak langsung anak-anak murid kita pun akan kompeten juga macam kita. Okey, kalau tak kompeten dari segi kecemerlangan orang kata pendidikan, mungkin kecemerlangan dunia dan akhirat dia orang kan, dunia dan akhirat dia orang sehari-harian macam mana, itulah kita punya matlamat sekarang lah sebagai seorang guru. Tu sebab saya ni sentiasa update benda-benda yang terkini. Moga benda-benda apa yang ada aura daripada diri saya ini akan disebar luas kepada adik-adik junior, rakan-rakan guru yang lain. Bukan, itulah saya kata, itu bukan milik saya tetapi pinjaman daripada Allah untuk disebarkan atau memberikan inspirasi kepada semua. Okey. Hari ini fokus kita kepada PBPPP. Ini semua tertanya-tanya apa benda ni kan. Sebenarnya ini adalah sebenarnya daripada dulu. Sebenarnya daripada dulu benda ni ada, tapi nama dia berbeza. Diorang buat penjenamaan nama. Tak ada kalau ikutkan, kalau dulu-dulu sebagai markah SKT. Betul kan Kak Nah? Markah SKT kan? Kalau kata silap saya. Sebab kita kalau nak naik gaji, kita perlukan untuk diorang akan sebagai murid, macam murid kan? Murid pun ada exam. Begitu juga dengan kita sebagai guru. Macam siapa yang memerhatikan kita, siapa yang jadi penilai kita. So kita kena tahu macam mana untuk kita bersedia untuk dinilai. Itulah. Inilah surat arahan. Kalau kita tengok, ini sebab punca kuasa yang menyebabkan ini penting sangat untuk guru-guru. Guru-guru baru terutamanya, kita kena pastikanlah, kena faham betul-betul kenapa kena buat. Jangan rasa terbeban. Sebenarnya bila kita start daripada awal, kita akan rasa mudah. Bila kita start, bila dah lambat-lambat, dah ke belakang, dah hujung tahun baru nak siapkan, itu yang membuatkan kita jadi stres, kelang kabut, semua rasa macam kenapa perlu ada benda ni, kenapa perlu ada ni. Sebenarnya benda ni dah lama, guru-guru lama pun melalui, cuma nama dia bukan PBPPP tu. Dulu kita lebih panggilkan sasaran kerja. So itulah. Tengok, kita setiap apa yang kita buat mesti ada sasaran, betul tak? Itulah KPM, dia telah menambah baik sistem yang lama kepada sistem yang baru ni mengikut keperluan semasa. Okey, ini punca kuasa dia. Jangan cakap sekolah paksa, apa ke pengetua paksa, memang ada daripada KPM. Dia wajib ada untuk dinilai. Okey, PBPPP tu adalah penilaian bersepadu pegawai pendidikan perkhidmatan. Okey, untuk semua, pengetahuan semua, sebenarnya kenapa penting benda ni? Sebenarnya kalau kita tengok, inilah objektif dia kan. Kenapa penting benda PBPP ni? Adalah sebab dia untuk kenaikan grade kita, untuk kenaikan gaji kita, semua berdasarkan sini. Bila kita punya peratusan tidak mencapai peratusan yang sepatutnya, kita punya gaji akan jadi statik, begitu. Sebabnya dia bukan cakap tak naik, dia akan naik juga. Tapi inilah cara mereka untuk orang kata bukti lah, sebagai bukti yang kita ni berpotensi, committed dengan kerja, ada bukti-bukti bila orang kat luar sana kan. So itulah bukti untuk kita punya peningkatan setiap tahun. Gaji-gaji kita dia bagi allowance, tak adalah dia cakap kosong bagi, cikgu-cikgu dapat senang-senang dapat kenaikan tanpa ada buat sesuatu. Betul tak? So inilah caranya, bukti-bukti yang KPM telah wujudkan untuk kita layak mendapatkan
mengikut apa yang kita capai. Okey? Kalau kita tengok daripada matlamat kat sini kan, dia nak tengok cara kita, bila kita dah letak sesuatu sasaran setiap awal tahun, so kita dari sini kita boleh nampak kecekapan kita. Kita boleh nilai sendiri. Bukan setakat penilai kita yang menilai, kita sendiri boleh menilai kecekapan kita, komitmen kita, macam mana kita nak rasa diri kita ni kompeten. Itu sebenarnya. Bukan untuk penilai sebenarnya, untuk diri kita. Diri kita untuk kita macam sedarlah setakat mana kompetensi kita ni. Berhasil tak kita dengan cara-cara yang kita buat tu. Macam itulah. Kita semua yang hidup sekarang ni semua kena ada bukti, betul tak? Betul tak Nazri? Macam seorang-seorang ni cakap. Betul kan Nazri kan? So Betul tak? Betul. So bila kita ni kita nampak, kita buat refleksi akhir tahun nanti, kita boleh nak buat pertukaran macam okey, jalan ni tak boleh, kaedah ni tak boleh, tak sesuai. So aku kena berubah untuk cari jalan yang lain untuk jadi lebih kompeten lagi. So kita ini sebenarnya mendorong kita menjadi guru yang betul-betul kualiti lah. Kalau ikutkan lah, kalau tujuan asal PBPP ni dilaksanakan. So sebab kita tengok, kalau kita tengok kat sini dia ada berterusan, pembangunan profesional berterusan. Dia kalau contohlah, kalau KPM tak buat macam ni, kita nak tak belajar? Rusli, kita nak tak belajar? Kita mesti macam kamu lah, rasa macam terdorong tak kalau tak buat benda ni? Dorongan tu susah. Dorongan Mungkin tidak. Sebab tak terpaksa, betul tak? Betul. Tapi dengan ada Betul. je benda ni, kita akan rasa aku kena buat something untuk tunjuk ada bukti. Bukan untuk semua orang tapi untuk diri sendiri dan penilai kita. At least kita ada benda yang mendorong kita. Itu pentingnya. CPD ni adalah berterusan daripada awal tahun, kita mesti letakkan satu sasaran hingga ke akhir tahun kita nilai sama ada itu boleh dicapai atau tidak. Sekiranya tidak boleh dicapai, kita ubah suai. Itu yang kata kita akan ada intervensi, kajian tindakan. Itu sebenarnya. Okey. Harap cikgu-cikgu baru dia dapat fahamlah kenapa benda ni diwujudkan. Sebab kita tak nak adik-adik ni macam rasa terbeban bila rasa benda ni terbeban lah. Sebenarnya tak, kamu semua memang buat. Cuma perlukan macam mana kita nak dokumentasikan. Itu je sebenarnya. Itu yang menyebabkan kita ni kadang-kadang leka kan. Manusia tak lari daripada leka. So itulah. Inilah dia konsep dia. Nampak tak? Generic, functional, competent. Kompetensi kan? Keberhasilan kita. Instrumen kedua tu keberhasilan. So inilah, kamu pilihlah mana yang kamu rasa kamu nak jadi cikgu yang berprestasi mana. Kalau nak berprestasi cemerlang, dia punya markah mesti 90 ke 100. Tinggi, mungkin tahun pertama mungkin susahlah kita nak ni kan sebab kita baru kan. Tapi semua tu tak mustahil. Okey, tapi cuma dia perlukan tengok dia kenapa kita kena buat benda-benda ni untuk pergerakan gaji, APC, semua tu bukti-bukti. Selain daripada tu, orang luar benda-benda ni pun sesuai untuk bila kamu nak buat permohonan apa-apa kat luar kan. So untuk HLP ke, benda ni yang penting. HLP, kalau kita nak mohon HLP, belajar, sambung belajar kan, hadiah ni, lanjutan ni. Kamu bayangkan, kalau tak ada benda ni, mereka tak boleh nak ambil kita untuk dapatkan beasiswa daripada kerajaan untuk sambung buat lanjutan. Itulah kelebihan. Bila kamu memberikan satu bukti-bukti yang bagus, dah simpan daripada tahun pertama, 2, 3, untuk apply guru cemerlang tak mustahil. Senang je. Sebab benda tu dah ada. Tinggal buat je. Itulah. Laluan kerja kita lebih mudah sebenarnya untuk kita rancang
untuk lebih baik. So daripada cikgu-cikgu yang muda ni, ambillah peluang untuk simpanlah cita-cita dan impian untuk jadi guru cemerlang, sebab itulah fast track untuk kita bergerak. Okay? Untuk jadi pentadbir ni kita sebab kita sikit. So ini je cara untuk kita fast track. So kalau nak rasa untuk lebih kompeten, lebih cemerlang, simpanlah satu cita-cita untuk bergerak dengan lebih pantas, bergerak macam itulah. Jangan buang masa. Ini tahun pertama kita simpan dokumen elok-elok, lawa-lawa, tahun ketiga dah boleh apply untuk guru cemerlang dah. Itulah antara sebab-sebab kenapa PP ni penting sebenarnya. Okey. Tempoh penilaian 1 tahun, tapi kita akan buat penilaian di sekolah 2 tahun sekali. Kita akan berjumpa dengan kita punya penilai. Sebanyak 2 kali setahun. Tengah tahun, nanti bulan 5, biasanya 5 dengan 6 tu kita akan jumpa penilai. Yang pertama, untuk yang pertama kita akan bagi sasaran kita. Kita nak buat apa? Setakat ni dah sampai mana? Itu adalah sesi sesi temu bual bersama dengan interview lah maksudnya, dengan kita punya penilai. Okey, kat sinilah link ini merupakan link untuk ni lah, untuk cikgu-cikgu baru ni macam mana nak tahu modul-modul kan. Sebenarnya kita boleh ni lah, sekejap, nanti Kak Syah tunjuk yang last lah. Ni dia macam ni begini. Sekejap. Mana tadi? Sekejap. Kak Syah tunjuk sekejap. Inilah dia. Dekat sini kalau lupa kan, kita ada manual pengguna dekat sini. Okey, dekat sini dia akan tunjuk. Okey, klik je e-prestasi. So dekat sini ada panduan keberhasilan macam mana nak tulis. Boleh tengok contoh. Lepas tu dia ada template keberhasilan. Lepas tu dia ada macam mana dia bagi manual lagi. Kalau lupa, tengoklah di sini. So dekat sini kita hari ni fokus kepada instrumen PDP saja. Okey, dekat sini pun ada, nampak tak? Dia ada manual. Okey, kita ni PDP sebab kita guna boleh tengok. Kat sini ada contoh penulisan keberhasilan. Kalau segan nak jumpa kan, boleh tengok kat sini contoh. Tapi dekat sini contoh dia tak berapa nak sangatlah. Cuma kita boleh dapatkan pandangan daripada rakan-rakan senior kita, okey? Macam mana dia nak nilai, macam tu. Nampak tak kat sini? Kita macam ni, kurikulum kita kena bahagikan mengikut kita punya ni lah, kurikulum apa sasaran kita. Dalam hal ehwal murid, apa sasaran kita sebagai guru kelas kan? Apa sasaran kita? Lepas tu kurikulum. Okey, keberhasilan ni kena ingat. Dia adalah satu macam kita kena buat keberhasilan yang boleh diukur. Kita tak boleh buat yang suka nak diukur. Contohnya, yang boleh diukur, kita nak 30 orang murid. Okey? Daripada 40 orang murid mendapat TP 6. Contoh dia begitu. So kita nampak sekarang ni berapa? Cuma ada 4 orang je yang dapat TP 6. Kita sasarkan 30. So masa perjumpaan yang pertama bersama penilai, kita hanya ada berapa persen dekat situ. Contoh dia ada 1% je yang capai untuk capai TP 6. Tapi kita sasarkan kepada 30 orang kan. So kena buat kepada keberhasilan tu kena buat dengan nilai yang boleh diukur supaya kita boleh buat perbezaan. Masa kita dengan penilai nanti dia nampak perbezaan tu. Sama ada bergerak ke tak bergerak. Macam tu. Sebab dia nanti kalau kita tengok instrumen dia ada macam dia, nanti Kak saya tunjuk dia punya borang tu. Kalau cakap sekarang macam tak faham kan. Nanti Kak saya tunjuk. Okey, inilah instrumen PDP. Okey, instrumen PDP ni first kali untuk awal tahun pastikan semua orang ada penilaian kendiri.
Wajib ada ya. Bukan hanya penilai je yang kena ni, tetapi kita sendiri sebagai pegawai yang dinilai perlu ada satu aras penilaian sendiri supaya kita bila okey, kenapa kita nanti masa kita jumpa pertama kali dengan pegawai penilai kita, okey, kita bandingkan kenapa kita tak boleh dapat amalan profesional ni 4. Kenalah kita kena bagi hujah-hujah kita lah. Kenapa kita tak? Dia bagi kita 2 je, bagi 1 je. Kenapa kita dapat 1 kan? Tapi dalam penilaian diri kita dapat 5. Tapi kita perlu ada bukti-bukti lah. Kenapa kita cakap macam tu? Biasanya contoh lagi saya ni kita bagi dia penilai kita bagi jaringan dan jaringan kita ni dia bagi 1 je. Contoh. Dia bagi kita 1 je skor kita. Tapi kita sebenarnya banyak jaringan dengan orang luar. So kita kena adakanlah bukti-bukti tu. Contohnya sijil, surat, gambar-gambar, laporan, macam tu. Laporan yang kita dah buat. Contoh kita buat kita jadi pengarah program ke, jadi AJK untuk program Hari Raya Korban, okey? Raya Haji kan? So kita jadi AJK untuk tu. Kita kan ada gambar kita ataupun kita ada contoh lagi kita ada dengan macam Cik Aisyah kan, jadi duta guru. Kak Aisyah ada dengan Petronas kan? So Kak Aisyah ada sijil-sijil yang mengikuti kursus. Kak Aisyah menjalinkan hubungan dengan Petronas, agensi luar. So kita ada sijil. So benda tu penting. Surat ke yang mengatakan yang kita ni ada membuat jaringan dan jalinan dengan orang luar. Ataupun Kak Aisyah jadi penceramah. Okey, jadi juri. Jadi juri, jadi ref ke untuk pertandingan bola sepak. Kita ada surat kan? Surat lantikan tu itulah yang menunjukkan kita ada hubungan dengan macam PPD contohnya kan, anjuran PPD. So semua ada surat tu, itu penting. Kita kena simpan. Okey, sumbangan profesional ni. Okey, sumbangan profesional ni orang tak nampak kita buat, betul tak? So dengan adanya evidence yang kita ada, kita perlu simpan untuk kita tunjukkan, kita pamerkan dengan, bukan kita nak show off sebenarnya, tapi sebenarnya itulah mengukuhkan dengan adanya evidence. So kita punya penilai tak ada macam rasa ragu-ragu untuk memberikan markah. Walaupun kita baru kan, at least kita ada bukti-bukti tu, insyaAllah dapat juga markah dia tinggi. At least 4-5 macam tu kan. Itulah caranya macam mana kita perlu, apa pentingnya menyimpan evidence seperti itu. Okey. Jaringan dan jaringan ni biasanya di luar lah. Biasanya macam kita jadi pengawas ujian lisan SPM ke. Nampak tak sumbangan sebagai pemeriksa kertas, pengawas SPM, macam tu. Dia sumbangan banyak kategori sumbangan, tapi nanti kita kalau kita baca setiap satu instrumen tu dalam sini memang ada kat sini memang ada. Sekejap. Dekat sini. Manual ni. Kat sini tak ada garis. Tapi dekat sini nanti Kak Aisyah ada share. Kak Aisyah ada satu buku panduan macam mana dia boleh, macam kita boleh mengenal pasti apa yang dokumen yang diperlukan. Macam tu. Okey, nanti kita akan pergi satu persatu Alright, itu satu. Okey, yang berkaitan dengan PDP. Kita macam penyampaian kan, kadang-kadang orang tak nampak pun kan, betul tak? So kita mungkin ada video-video cara-cara kita mengajar. So simpan benda-benda tu supaya orang ada bukti untuk kita bagi dapat 3, 4 macam tu kan. So benda tu penting lah sebenarnya. Selain daripada biasanya untuk pentaksiran pelaksanaan PDP sampai pentaksiran PDP ni, biasanya pencerapan akan dilakukan sebanyak 2 kali setahun. So
Itu yang pentingnya, dokumen itu perlu dilampirkan di dalam evidence kita untuk penilaian PBPPP tu. Yang itu penting. Ini akan dibuat semasa kan kita akan ada satu mentor kita masuk ke, dia akan nilai kita mengajar macam mana kan. Dia akan bagi markah. So dari situ itulah bukti yang perlu disimpan sebenarnya. Okey, selain daripada soalan-soalan mungkin dia kata penyelamatan dan penguasaan pembelajaran murid ni macam tak okey. Penilai kita bagi sikit kan semasa pencerapan. Tapi kita ada bukti lagi. Bukti lagi yang menunjukkan kita punya pelibatan murid tu lebih besar lagi. Macam memang berkesan. Ada Pak 21 dalam kelas. Tapi masa penilaian dibuat, mungkin penilai pencerap tu tak nampak apa yang berlaku kan. So itu ada kita ada bukti lain lah. Maksudnya dari segi video, kita boleh tunjuk gambar-gambar macam tu. Itulah pentingnya evidence pelaksanaan PDP di dalam kelas ya. Okey. Kalau kita tengok pengetahuan ni biasanya dalam RPH. Kita jangan risau sebab kita memang ada buat RPH. Okey, macam mana kat sini memang biasanya orang takkan dapat makan rendah lah sebab kita setiap tahun, setiap hari memang akan adanya RPH. Betul tak? Okey. Itulah sedikit berkaitan dengan ini penting semua kebanyakan kena ada macam mana nak tunjukkan kita pemikiran kreatif dan inovatif. Kan? Betul tak? Macam mana kita nak buktikan? So mungkin dengan gambar-gambar, dengan kajian tindakan yang kita buat, mungkin ada kaedah amalan-amalan terbaik yang kita pernah buat. Itu adalah salah satu contoh untuk kita jadikan bukti kepada kita yang kita ni seorang kreatif dan inovatif. Selain daripada tu, sebab penilai takkan sentiasa ada bersama dengan kita, betul tak? So, cara macam tu je kita boleh tunjukkan. Itu yang penting, kena ada kajian tindakan. Ataupun kita buat inovasi dengan murid ke. So, tak payah banyak-banyak pun tak apa. Setahun sekali pun memadai sebenarnya. Ataupun kalau kita tak buat, at least buat yang ringkas pun tak apa. Yang penting ada pelaporan. Pelaporan macam contoh OPR kan. OPR 1 cukup lah. Okey. Yang ni faham juga ke? Kak saya nak tanya dengan ni lah. Mona lah, Mona. Mona, faham tak Mona? Hafiza ke? Faham Kak. Okey. Faham. Okey. Kalau faham, alright. Lepas tu kita teruskan ya. Kalau tak, Kak Syah laju sangat bagi tahu ya. Okey lagi, okey. Okey. Sorry. Okey. Okey, siapa PYD kena sebut PP dengan PYD kan? PYD tu pegawai yang dinilai. Itu adalah kita sendiri. Okey. Pegawai yang dinilai ni adalah kita sendiri. Tapi PP tu adalah pegawai penilai. Macam tu. Boleh faham So, biasanya penilai ni macam KB kita. Kita punya PK. Dia ada penilai 1, penilai 2. So, semua orang perlu tahulah siapa penilai kita dan kita kena sentiasa berhubung dengan penilai kita untuk dapatkan macam sesi pementoran atau discuss apa yang perlu buat. So, jangan senyap-senyap. So, kita jadi progresif sikit supaya kita ni akan lebih nampak macam kita ni nampaklah macam kita sentiasa mementingkan kita punya kerja. Maksudnya kita kualiti kerja kita sangat kita jagalah. Okey, ini rasanya tak perlu. Okey. Bagaimana dinilai? Itu yang Kak Syah cakap. Generic, functional dengan keberhasilan. Ada 3 benda ni sangat penting, okey? Yang generic tu biasanya semua PP dinilai berdasarkan dimensi elemen dengan aspek yang sama. Dia tak ada beza-beza, sama je. Okey?
Tak kisahlah dia daripada mana, daripada mungkin dia kaunselor ke, facilitator ke, macam tu kan. Tapi masih dinilai dengan aspek yang sama, okey? Functional, itu berdasarkan kepada bidang tugas masing-masing lah. Keberhasilan berkaitan dengan sasaran kita. Apa sasaran tahunan kita dan apa yang kita nak capai untuk 1 tahun tersebut Untuk 1 tahun Okey. Untuk ini pecahan markah wajaran yang akan dinilai. So nampak tak kat sini? Di 1, di 2, tadi kan kita nampak prestasi tadi kan? Di 1, di 2, di 3, yang ni. Kalau orang tahu ni kan. Okey. Yang sini nanti, okey, nampak tak? Di 1, yang sini profesional. Di 2, penglibatan. Di 3, kemahiran. Nampak yang inilah yang akan dipecahkan. Dipecahkan di sini. Untuk, okey. Dekat sini, okey, kat sini 60 kan. So 10, okey. Tiga-tiga perkara ni dia akan bernilai sebanyak 90%. Dan ini hanya ada keberhasilan 10% sahaja. Inilah yang akan membezakan kita dengan guru-guru lain. So, kalau keberhasilan kita dapat 90% sahaja, berapa persen yang akan ditambah di dalam untuk semua keseluruhan ni? Kita hanya dapat 9 markah je, betul tak? 9% je. Sebab dia ambil 10% je daripada sini. Hilang perkataan dia. Okey, tak apa. Untuk yang D1, kita hanya, mereka akan dinilai sebanyak 30% sahaja. D2, 10% sahaja. Okey? Tapi yang paling banyak adalah D3, iaitu PDP kita. Sebab kita guru akademik biasa. So, kita kena fokus dengan 60% ni. 60% ni yang sangat perlu dijaga. Okey? Okey. Yang ni macam biasa tadi Kak Syah dah bagi tahu kan. Kita fokus dengan kita sebagai guru PDP lah. Okey. PBPP ni dia tak macam dulu. Dulu dia tak fleksibel. Dia hanya masa-masa tertentu. Tetapi kali ini dia lebih fleksibel sebab dia boleh gunakan pelbagai kaedah. Evidence pun boleh dibuat dengan pelbagai kaedah. Okey? Lepas tu dia akan ikut masa kita. Kalau dulu tak. Dia ada satu masa kita kena jumpa, kita kena bagi tahu apa benda. Dia macam lebih orang kata, tapi sekarang penilai boleh memerhati dari jauh je. Sebenarnya dia boleh nilai kita. So sentiasa bersedia untuk orang kata dapatkan satu penilaian yang baik lah. So kita walaupun kita kadang-kadang borak je dengan penilaian kita kan. Tapi dalam masa sama dia boleh tengok kita punya sejauh mana kita punya kematangan kita berfikir, macam mana kita handle sesuatu masalah, macam tu. Dia secara tak langsung, nampak tak kat sini? Kesesuaian tempat tu kat mana-mana pun boleh buat penilaian. So itulah dia orang kata PBPP ni dia lebih kepada flexibility. Contoh dekat rumah macam sekarang. Okey, macam sekarang. Sekarang Kak Aisyah pun dinilai. So Kak Aisyah ada penilai pertama Kak Aisyah, Kak Amrah. So dia nampak, okey, Aisyah dia buat ni. Nampak tak? Dalam masa yang sama, kat mana pun dia boleh nilai kita. Dia bukan setakat dekat sekolah je, tapi still lagi boleh nampak lah. Kita mungkin dia tak nampak kita pergi dekat luar. Contoh membuat perkongsian di luar. Cara dia macam tu lah. Caranya kita kena adakan evidence tertentu. Tapi dia tidak boleh orang kata melebihi batas lah sebenarnya. Dia tidak boleh mencampur orang kata penilaian ni hanya berkaitan dengan profession kita sahaja. Bukan berkaitan dengan
kita punya urusan peribadi. Macam tu lah, jangan risau. Dia punya had tu mesti ada. Pengupayaan kepada organisasi untuk merealisasikan PBPPP tu. Okey, berasaskan tugas dan tempat bertugas. Macam tu. So inilah yang dinilai. Dia ada rubrik. Macam murid-murid kita ada tahap penguasaan kan. Begitu juga dengan cikgu. Kita pun ada PBD kita tapi dinilai oleh penilai-penilai kita. Okey. Nampak tak kat sini? D, professional. E tu apa? Element. Okey, setakat ni boleh ikut A tu aspek apa yang kita nilai. Nampak tak? Inilah kita punya PBD kita. Skor macam mana orang kata DSKP kan? Macam tu lah dia. DSKP ada penilaian prestasi kan? Inilah kita. So macam mana dia nak nilai? Mungkin secara pemerhatian. Tengok. Dia boleh semak. Okey, semak bahan-bahan yang ada. Nampak tak kat sini? Semakkan bahan. Mungkin dia buat temu bual secara tak langsung dekat sekolah kan dia tanya macam mana perkembangan program ni macam mana dengan murid. Nampak tak kat situ dia boleh terus direct. Itu dia kata CPD secara berterusan tu. Okey. Itu yang kita kata kena konsisten. Untuk cemerlang apa-apa pun kena konsisten. Bila kita hanya berlaku dalam secara macam tak konsisten, kejap ada, kejap tak kan. Nampak tak kesan? Mengetahui dan memahami etika kerja yang berkaitan dan serta mempamerkan. Kadang-kadang kita tahu ada tapi kita tak buat. Itu yang kita dapat 3, 4 macam tu. Kita sukar dapat 5 sebab ada perkataan konsisten. Kalau murid PBD, dia menjadi murid yang melakukan misali kan. Sikap-sikap yang misali. Yang boleh dicontohi. Macam tu. Begitu juga dengan kita sebagai guru. So ini PBD kita so beware lah. Okey. Ini pecahan-pecahan yang Kak Aisyah cakap tadi. Rasa ni tak ada masalah kot. Okey. Oh ya. Yang Kak Aisyah nak tu, bagi PP yang kurang daripada 5 tahun, penilaian yang ini keupayaan melaksanakan bimbingan dan pementoran tidak ada. Tidak ada dan tak akan dinilai. So yang 5A, 52 ni memang tidak ada Okey. Kesediaan ni bila kita diarahkan membuat sesuatu ni, buatlah secara berhemah. Jangan marah-marah, kena sabar. Buat je lah. Okey? Okey, ni hubungan ni 10% tadi, hubungan luar dengan hubungan sumbangan apa yang kita dah buat dalam kita sepanjang kita berkarier sebagai guru. Okey, mungkin jadi AJK kat luar kan? Okey. Okey, ini yang PDP tadi, ini yang paling banyak kena fokus Lagi-lagi teknik penyoalan. Okey, kalau boleh semasa merancang RPH, pastikan RPH tu ada semua benda ni. Setiap kali, setiap hari bila kita merancang RPH, pastikan kita dah tahu apa sumber kita nak guna. Mesti kita catat dekat situ. Yang E2 ni tak ada masalah rasanya. So, kita pelaksanaan tu yang penting. Okey, tetapi itu yang untuk E2, E1 ni daripada RPH yang kita buat. Okey, yang pelaksanaan tu pastikan masa kita merancang, pastikan ada benda-benda ni. Penggunaan sumber, kita kena wujudkan kemahiran berkomunikasi di antara murid dengan murid nak mewujudkan benda tu macam mana. Pastikan murid kita aktif, menjadi pembelajar yang aktif. Ada tak pentaksiran yang dibuat? Mestilah sebab setiap hari kita ada buat PBD, betul tak? Betul tak? Siapa kat sini cik? Kak Cik nak tanya. Betul tak? Betul. Ready ni senyap je. Si well. Senyap je, tak dengar apa suara dia. Okey, betul kan? So, get ready je semua benda, get ready. Bila kita dah terbiasa, insya-Allah dia akan jadi, orang kata,
ala biasa apa yang cikgu BM ada kan? Yang tu, itu yang saya tak ingat peribahasa tu. Tapi bila kita dah biasa buat, insya-Allah benda ni bukan sesuatu yang susah. Nazri dah tahu kan tips dia? Nazri Kak Syah dah ajar dah. Masih berilmu. Okey. Bagaimana keberhasilan tu dinilai? Okey. Inilah hasil kerja dinilai. Okey. Dia nak tengok outcome dia. Okey. Berasaskan konsep, tugas dan tempat bertugas. Okey. Mungkin biasanya dinilai dalam sekolah je yang sebenar-benarnya. Sebab itu yang kalau kita tengok, alah bisa tegar biasa, betul. Dia biasanya kat sekolah je. Dia sebenarnya berkaitan dengan profession kita sebagai guru. Dia akan nilai itu je sebenarnya. Tak adalah menilai, tapi nilai tambah untuk macam contoh yang mana yang pernah buat kerja-kerja luar, itu sebagai nilai tambah kepada kamu lah. Itu cara kamu untuk orang kata bukan membodek, tapi kita mengadakan bukti-bukti tu itu kena ada lah supaya senang. Sebab kita bukan setakat guru ni lah. So memanglah kat rumah kita tak perlu tunjuk apa yang berlaku kat rumah, tapi contoh Kak Aisyah sekarang kat rumah kan, macam tu lah. So bukan Kak Aisyah buat di sekolah. So cara dia macam kamu buat online class kan, orang tak nampak buat online class. Google Meet dengan murid. Kadang-kadang kita ni memanglah kita selalu keluar, tapi kita boleh buat cara kaedah pengajaran yang lain. Okay, flipped classroom contohnya. Benda-benda tu lah Kak Aisyah cakap yang berkaitan dengan kerja kita kena buktikan. Supaya bila bagi markah, orang takkan pertikaikan. Dia ni selalu keluar tapi markah dia tinggi. So cara dia, kita membuktikan benda tu dengan adanya hasil-hasil yang kita gambar, mungkin Google Meet, Telegram, Snap, benda tu untuk dijadikan bahan bukti lah. Okey, yang tadi ni sama, pecahan wajaran semua dah tahu. Okey, yang inilah keberhasilan. Okey, dia ada penilaian pertama, ada penilaian akhir. Yang pertama tu biasanya tengah tahun. Tu yang 2 kali kita jumpa kan? 2 kali kita jumpa penilai kita. Okey, penilaian. Itulah kita kena bidang tugas. Yang tadi tu Kak Aisyah cakap. Kurikulum. Mungkin HEM. Kita sebagai guru kelas, apa sasaran kita? Sasaran keberhasilan kita terhadap kelas kita. Contohnya, saya nak memastikan 5 daripada 10 orang yang suka ponteng ni datang kelas, datang sekolah, ataupun tidak ponteng lagi. Macam tu, contoh dia gitu. So, tengoklah, first memang ada 10 orang kan, tapi baru 2 orang. Itu penilaian pertama lah. 2 orang telah hadir sekolah seperti biasa kan, dan tidak ponteng lagi. Contoh dia macam tu. Okey, penilaian akhir, mungkin ada 10 orang tu memang. Okey, 10 orang tetapi 11. Kan kita, murid kita tak sepanjang tahun tu tak sama kan dia punya ni. Kejap ada 9, ada 10, ada 6, macam tu kan. So, 11 orang murid dah meningkat kan, kita kena ubah. So kita nampak macam nampak perubahan yang murid-murid lain pun okey, semua orang 30 orang murid telah macam 11 orang murid telah tidak ponteng lagi. Sebelum ni ada ponteng 10 orang murid ponteng kan. Lepas tu 11 orang murid tidak ponteng lagi sebab ada satu yang dia jadi murid yang ada risiko untuk ponteng. So berjaya juga kita bawa budak tu tak ponteng lagi. So murid tu telah maksudnya macam mana nak cakap? Itu susah lah sikit nak bagi contoh. Apa ni? Sekejap. Ada orang masuk. Okey, macam ni. Kak Aisyah balik senang bagi contohnya. TP lah. TP Kita sasarkan 6 orang murid. Okey, 6 orang murid akan dapat TP 6. Tetapi pada akhir tahun,
Bukan 6 orang murid yang dapat tipik 6, tetapi 8 orang murid yang telah mendapat tipik 6. Nampak tak beza macam tu? Siapa Farhana faham ke ni? Faham. Farhana faham kan macam mana? So tipik 6 tu 6 orang murid kan sasarkan pada awal tahun. Tetapi masa akhir tahun dia capai kita dapat capai 8 orang murid. Berapa orang beza Farhana? 2. So yang melebihi sasaran tu berapa? 2. 2. So 2 orang murid melebihi sasaran daripada sasaran yang sebenar. Nampak tak kat situ? Itu nampak yang sangat ketara. So sasaran tu nampaklah kita macam melebihi daripada sepatutnya dan itulah keberhasilan kita. Faham Kalau kita tiada melebihi sasaran, itu tak nampak berhasil. Dia par je macam tu. Okey? So bila kita bila ada melebihi, so itu akan menyebabkan skor kita semakin ni lah. Macam ni. Nampak tak? Peratus bagi pencapaian sasaran semasa nilai pertama, iaitu pilihan pertama. Okey, macam ni. Nampak? Dia jadi macam ni. So bila akhir nanti skor ni automatik akan keluar tau. Dia ada kira-kira. Okey, dia auto. Ni semua auto generate yang ni. Dia ada rumus kan? Okey, so skor ni akan diisi dalam yang first kali kita punya instrumen keberhasilan. So akan letak 3 ke, 4 ke, 5 ke. Berapa banyak yang kita telah melakukan. Kalau tak, macam contohlah, dia tak capai. Okey, dia tak capai. So dia dapat 12 orang je yang capai. Tapi disasarkan 15 orang. 12 orang je yang capai. So tidak mencapai sasaran. So berapa peratus yang ni? Itu dia tak akan dapatlah markah untuk keberhasilan tersebut. Dia bergantung kepada sasaran yang ni. Yang akhir nanti. Okey? Yang sini kan penilaian akhir ni akan kita akan tengok. Okey. Ni peringatan. Penulisan sasaran keberhasilan tidak sesuai harus dielakkan seperti penyataan tiada penyataan yang boleh diukur. Pasal kerja rutin membuat RPH, itu kerja rutin. Itu bukan kita punya orang kata benda tu memang kena buat setiap hari. So tak perlulah kita membuat laporan sebanyak 12 kali perjumpaan. Itu semua rutin. Rutin tu tak perlulah. So dia keberhasilan ni lebih kepada apa yang kita sasarkan yang kita nampak. Okey, contohnya lagi satu. Dari segi kokem, kita sasarkan 1 orang murid kita pastikan ke peringkat negeri. Okey, mengikuti pertandingan di peringkat negeri. Tetapi kita dah bawa 2 orang. Okey. Ju. Berapa dia punya ni? 1. Nampak tak dia keberhasilan kat situ? Ya. So itulah yang menunjukkan keberhasilan bagi segi orang kata sasaran keberhasilan. So kita punya sasaran mesti melebihi daripada yang kita sasarkan. Baru kita dapat. Okey? Boleh faham? Okey, itu yang tadi. Okey, kenapa kita tengok kenapa kita sibuk pasal e-operasi, kena tengok betul-betul. Kena pastikan setiap kali kena suruh disahkan, kena pastikan semua betul sebab ini semua akan di-linkkan, okey? Maksudnya maklumat-maklumat kita ni akan terus di-access terus kepada e-prestasi. Kalau salah kita punya ni, so akan salahlah kita punya butiran di e-prestasi. Macam tu. So akan menyukarkan kita punya maklumat-maklumat yang kita perlukan untuk penilaian kita. Itu sangat penting So kena ingat, kena pastikan. Tarikh-tarikh penting ni sangat penting sebenarnya. Tapi semua orang macam buat sambil lewa. Itulah
Yang lain ni tak apa lagi rasanya. Yang tarikh-tarikh penting kan tak ubah pun tarikh tersebut. So itu akan menyukarkan pihak penilai sebenarnya. Nanti dia akan buat ralat kepada sistem. Okey, ini. PP pastikan paparan instrumen adalah betul. Kalau kita ni mesti PP juga. Okey. Nampak tak kat situ? Dia kena masukkan skor. Ini bukan kerja kita tetapi kerja penilai. Tetapi kita perlu buat satu penilaian sendiri untuk kita nilai. Okey, kenapa bila kita jumpa dengan penilaian masa pertama, masa penilaian pertama, so kita bawa benda ni. At least kita dah ada siap-siap ni lah. Okey. Nampak tak? Ini kita tak perlu. Okey. Bagaimana? Okey, ini sebenarnya kita punya ni, kita boleh gunakan Google Workspace, okey? Guna Gmail, setiap apa saja kalau boleh kita simpan dekat Gmail kita dengan elok supaya senang kita cari, kita senang nak akses apa saja. Contohnya sijil, kan ada sijil, pastikan kita tahu kat mana kita simpan untuk mudah kita cari dokumen-dokumen rasmi, biasanya surat-surat, kita Gmailkan dia supaya benda tu takkan hilang. Bila kita suka ampai-ampai, so kita tak melalui email. Itu sebab kalau kita dapat surat melalui email, itu lagi lebih selamat lah. Sebab dia secara soft copy. So senang kita nak cari apa surat-surat boleh kita trace balik. Okey. Ini salah satu contoh portfolio guna Google Drive. Google Drive. Okey. Kak Aisyah terus pergi sini. Boleh tak dia terus ni? Sekejap. Okey. Dia macam ni. Nampak kan Google Drive Kak Aisyah? Okey. Ini mula-mula dulu Kak Aisyah buat macam ni. Okey, sekarang pun kena buat sebab nanti kita nak linkkan dengan site kita. Ataupun kita nak link dengan apa-apa. So, first step, buatlah Google Drive. Bila dapat nanti yang drive yang email yang delima tu, buatlah. Drive ni sebagai tempat kita punya simpanan, kita punya kerja-kerja. Okey, kita susun cantik-cantik. Kita okey, mula-mula buat profil peribadi, apa yang perlu ada. Tengoklah apa gambar ke, data kita ke apa. Ini semualah. Okey? Okey, lepas tu kita ada pasal murid, kemenjadian murid. Tapi Kak Aisyah panggil gerobok karya murid. So, Kak Aisyah lebih macam ni. Okey, Kak Aisyah akan buat semua murid Kak Aisyah punya hasil-hasil kerja dekat sini. So, nampaklah murid punya ni. Okay. Contoh apa yang ada ni. Kerja-kerja murid. Nampak? Begini. So, dia lebih tersusun lah. Bila orang nampak, orang tengok, okey. Oh, ini dia punya ni. Okey. Untuk pertandingan memasak Maggi, apa yang ada? So, dia ada video. Semua ada dekat sini. Kak simpan. Okey. Okey, lagi apa? Mungkin ada, yang ada apa kat sini? Karya-karya. Murid-murid punya kerja, kita boleh masukkan kat sini. Tengok. So, bila kita nampak tak kat sini? Kita nampak, okey, kalau dia unlimited. Kalau dia 5 memang unlimited. Kita boleh guna je. Dia sangat besar. So, kita jangan risau. Kita simpan je kat sini. Sebab kalau yang kita ada sendiri tu yang sikit kan. So, kalau kita dah dapat dia 5 nanti, terus buat macam ni. Nampak tak murid-murid Kak Aisyah buat? So, ini akan jadi evidence untuk kita ni lah. Okay. Bukan setakat ni, kita boleh masukkan video macam tu lah. Okay. Apa saja boleh letak dalam ni Okay. So, ini salah satunya lah. Okay. Okay, one page ni boleh juga. Ini, okay, contoh Kak Aisyah buat hari ni punya. Okay, ini. Setiap kali kita ada aktiviti, budayakanlah membuat one page report. Supaya kita tak lupa apa yang kita buat. Contoh yang Kak Aisyah buat untuk hari ini Nanti Kak Aisyah boleh bagi. Ni lah.
Boleh, baik. Share. Nanti korang tinggal copy je. Make a copy. Simpanlah dalam drive. Macam tu. Sekejap Kak Aisyah besarkan. Okay. One page report. Okay, tajuk. Apa dia? Tarikh, tajuk. Google Meet kan? Bolehlah letak link dia kalau nak letak. Okay. Anjuran. Okay. Kan Kak Amrah buat kan? So, kita kena letak. Masuk, kita boleh masuk kurikulum. Jawatan kuasa kurikulum. Kita lupa nak buat letak sini. Sebab ini pun berkaitan dengan cikgu-cikgu kan? Kurikulum dengan pengurusan sekolah. Macam itulah. Okey. Siapa yang terlibat? Kita bagilah nama semua orang yang terlibat pun boleh. Ataupun AJK yang terlibat pun boleh. Okey. Lepas tu apa ringkasan? Mendapat sambutan apa benda. Boleh cakap hari ni mengalami masalah internet. Kita boleh cakap. Ceritakan sikit kat dalam ni supaya kita nampak. Okey. So ini evidence dia gambar. Contoh dia gini. Buatlah caption sikit. Tulis gambar. Cukup 4 cukup lah. 4 ke 2 ke. Yang penting ada. Tu yang kita panggil one page report. Yang penting ada bukti kita buat benda tu. Ada bukti kita record benda. Kita ikut benda tu. So sesiapa pun boleh buat one page report sendiri. So kalau untuk kita, selain daripada tu, tengok Nazri ada. Nampak tak? Nazri ikut tunjuk. Contoh dia type dekat sini. Dekat tarikh. Kat atas sikit. Okay. Nampak tak Nazri punya nama? Orang dah tengok. Nazri, nama Nazri ada kat sini kan? Sebab Kak Aisyah share dengan dia. Nampak tak kat sini? Kak Aisyah ada share dengan dia. So, bukan kita seorang boleh buat, tetapi kita boleh buat secara bekerjasama. Nampak tak? Itu lebih, orang cakap, lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah, nampak tak kita punya kolaborasi di antara guru-guru. Kita bukan setakat nak tengok murid je yang berkolaborasi. Cikgu-cikgu pun kita nak tengok berkolaborasi. So boleh share kan? Share, boleh save, boleh ni, boleh make a copy kat sini. Nampak tak? Make a copy. Ini yang penting ni. Make a copy untuk jadikan dia record kita sendiri. Kalau kita nak ni. Kalau kita nak biarkan dia macam ni, kita boleh save dekat kita punyanya, dekat kita punya ni. Tapi ni, dia make a copy kan? Contoh dia make a copy. Nanti dia akan terus ada dekat kita punya ni. Dia ada copy lah. So, dia takkan, orang kata yang ini, kita boleh buat bekerjasama dengan semua orang. Tapi make a copy untuk kita punya sendiri. Dia tak boleh nak bekerjasama dengan semua orang. So, macam mana caranya? Macam tu lah. Kalau nak suruh dia jadi editor. Okay, nak jadi editor. Kita masukkan jadi editor, orang tu boleh edit. Kalau yang tadi ni, semua orang boleh tengok je. Nampak tak? Yang sini share, orang boleh tengok je. Viewer. Dia tak boleh edit. Tapi Nazri boleh edit. Yang orang lain hanya boleh tengok saja. So kalau kita nak memastikan benda ni, kita pastikan semua orang boleh tengok. Tetapi yang boleh akses, yang boleh edit hanya beberapa orang saja yang kita ni. Faham tak? Kalau orang lain nak ni, diorang kena buat make a copy. Kalau nak ambil dia punya template ni. Okay? Semua orang kena pergi make a copy benda ni. Ataupun kalau download dia tak jadilah. Dia kalau nak nampak dia real time, make a copy, dia akan tersimpan dalam drive kita. So dia akan, orang lain boleh edit juga. Melainkan Kak Aisyah open dia punya dekat share ni, semua orang boleh edit. Habislah. Macam itulah ceritanya. Okay? So itu cara dia. Macam mana kita nak memastikan, nak mengawal siapa yang boleh edit, siapa yang boleh tengok. Tapi kesemua benda tu Kak Aisyah akan pastikan semua boleh di-view. Okay? Pastikan semua orang dekat link boleh view. Okay? Sekejap. Dia hang pula. Macam itulah. Okay. Kak Aisyah kena pastikan semua orang dalam keadaan view macam ni. Macam tu. Okay, boleh copy, bagilah. Kita hanya perlu copy link ni je. Lepas tu paste dia dekat mana-mana yang kita nak share.
dekat kita punya ada ni kan, supaya senang dirujuk oleh sesiapa pun. Kita punya penilai. Okey. Okey. Lepas tu, kalau kita tengok kat sini, okey, Kak Aisyah tunjuk. Portfolio Kak Aisyah yang dalam untuk drive ni, okey, kita boleh share dengan kita punya penilai. Macam mana kita pastikan viewer, anyone in with the link. Bukan setakat penilai kita, tetapi pengetua nak tengok pun boleh, sesiapa pun boleh. Ustazah Nazibah nak tengok pun boleh. So kita copy link ni dan kita share dekat dia. Ataupun buat QR code untuk portfolio kita. So orang nak tengok portfolio kita, just kita bagi link tu atau QR code, dah boleh diorang ni. Okay. Nazri ada masa lagi ke? Ada dekat 15 minit. 15 minit. Okey, Kak Aisyah cuba cepatkan ya. Okey. Selain daripada tu, kalau kita tengok dekat sini, okey, tahun lepas Kak Aisyah lebih gunakan PowerPoint. Bukan PowerPoint, Google Slide. Okey, Google Slide. Okey, teruslah alang-alang Google Slide ni, okey. Macam ni Google Slide. Okey, nampak tak? Kak Aisyah letak macam ni. Kejap, Kak Aisyah buat slide show Sekejap. Sekejap. Okey. Tengok Kak Aisyah buat macam ni je. Ini yang tahun lepas. Kak Aisyah buat QR code. Okey. Nanti dia boleh QR tengok. Okey, macam ni penuhi. Okey, boleh masukkan. Macam tu. Okey, ni jaringan dan jarinan Kak Aisyah. Okey. Okey, nanti cara generate QR code boleh nanti Kak Aisyah ni. Sekejap Okey, macam ni je. Kak Aisyah takat-takat gambar buat macam ni. Kalau rajin. Okey. Kalau Google Slide, kenapa Kak Aisyah tak gunakan Google PowerPoint? Siapa tahu? Okey, Mas. Kenapa Mas Lia? Kenapa Kak Aisyah tak gunakan Google PowerPoint daripada ni? Kenapa Kak Aisyah tak gunakan? Kak Aisyah lebih guna Google Slide. Susah nak edit. Ya, lagi satu. Susah nak edit. Dia buat semua senang edit sebenarnya. Okey, sebabnya kalau guna Google Slide, dia lebih real time. Okey, bila kau ubah sini, automatik penilai kau boleh tengok. Kau buat penambahan dekat sini, dia boleh tengok. Apa perubahan yang berlaku dalam Google Slide ni, dia dapat tengok. Dia dapat, dia akan terima lah maksudnya. Nampak tak kat sini macam mana? So, kalau kita guna PowerPoint, sikit-sikit kita kena download, kita kena, orang kata kena save banyak kali. So, kita kena bagi kan. Susah. Tapi kalau guna Google Slide, kita hanya bagi link ni je. Kenapa dia tak boleh ni? Macam ni lah. Okey. Dia kalau tengok kalau share kan. Okey. Copy link kan. Bila kita copy link, okey, dia akan tercopy kan. Okey, lepas tu apa saja yang berlaku kita ubah dekat dalam slide ni. Kalau bila-bila masa penilai kita nak tengok, dia boleh auto tengok. Tak payah dia nak minta link baru dah. Faham? Kalau kita just, yang penting first kita kena bagi dekat ni. Walaupun tak banyak lagi. At least kita bagi portfolio tu dekat penilai kita supaya dia boleh tengok. Kita send dekat Telegram dia. So bila dia nak nilai kita, dia boleh tengok sejauh mana kita punya perkembangan. Kita setiap hari kita masukkanlah apa yang kita nak. Ataupun setiap bulan ke, setiap minggu ke, kita nak update benda-benda yang baru. Ini cara guna Google Slide. Okay. Yang tadi Google apa? Google Drive. Ini Google Slide. Dia cara dia lain. Okay, tadi Kak Aisyah dah ni kan macam mana nak buat QR code.
Okey, biasanya Kak Aisyah guna QR monkey. Monkey. Okey. Biasanya Kak Aisyah guna ni, yang paling senang, QR monkey ni, Kak Aisyah akan buat star dekat atas ni, supaya senang Kak Aisyah cari. Okey, kamu pergi kat sini, just masukkan link yang tadi tu, kita paste dekat sini, create QR code, kan? Automatic dia dah QR code kan? Apa ni dia kata before generate? Oh. Sekejap. Okay. Alright. Okay. Dia sebenarnya banyak web yang boleh kita guna. Tapi yang paling senang ini je lah kita guna. Lepas tu dia boleh masukkan juga logo sekolah kalau kita nak masuk. Kalau tak nak pun tak apa. Yang simple kan, kita buat simple. Okay. Lepas tu just download. Tunggu sampai dia loading. Dia download kan? Okey, dia dah ada kat sini. So yang inilah kita punya QR code. Nampak? Kita save je dekat kita punya mana? Kita punya desktop. Okey. So inilah kita boleh masukkan dalam ni kita punya ni. Nampak tak? Senang kan? Nazri senang kan? Baik kawan. Tolong Kak. Okey. Kenapa tu? Okey. Lagi itu dah. Okey, kita pergi balik dekat slide kita. Okey, itu tadi kan kita dah guna Drive, kita dah guna Google Slide. Okey. Okey, yang pastikan dalam mode access Google Drive ni mesti viewer ya. Janganlah kita buat editor. Ini Google Slide tadi. Okey, yang ini yang paling terkini dan tahun ni Kak Aisyah akan buat yang ni lah. Kak Aisyah akan cuba untuk buat yang ni. Nanti kita boleh sama-sama buat. Untuk tahun ini dia lebih kepada yang macam ni. Okey. Kak Aisyah ni. Dia macam ni Kak Aisyah ajar dulu macam mana, nanti Kak Aisyah tunjuk macam mana dia buat. Okey. Ini kawan Kak Aisyah. Okey. Dia menggunakan Google Site ni untuk dia punya portfolio. Okey, dia sangat. Bila orang luar nak tengok, dia just bagi link Google Site dia. So dia kata portfolio ni dia senang, mudah nak akses. Lepas tu, itu sebablah dia boleh mudah untuk orang-orang luar kenal dia. Bila kita publishkan site kita tu, so orang semua nampak. Orang boleh nampak. So kita publishkan, nampak tak dia kata, dia apa yang perlu ada. Okey, nanti Kak Aisyah tunjuk macam mana dia punya ni. So Kak Aisyah rasa tahun ini Kak Aisyah akan Kak Aisyah dengan bidang Kak Aisyah bidang TVET dengan Kak Amrah lah. Maksudnya kami ingat nak buat Google Site untuk kami punya guru-guru. So dia lagi senang. Kau klik boleh nampak. Okey. Yang ini Google Slide tadi yang Kak Aisyah buat presentation kan. Okey. Okey, selain daripada tu nanti Kak Aisyah tunjuk akhir nanti baru Kak Aisyah tunjuk kawan Kak Aisyah punya tu. Okey, yang YouTube. Semua video, kalau tak nak beratkan korang punya storage, letak kat YouTube. Murid-murid punya, letak kat YouTube. Tu sebab Kak Aisyah banyak letak dekat YouTube supaya kita punya YouTube ni, kita boleh maksimumkan dengan video-video murid. Sebab murid kan, kalau kita nak suruh dia bentang, buatlah cara macam ni. Masuk kat YouTube, so kita boleh bagi akses YouTube tu je. Link. Tak perlu nak berat-beratkan drive kita, nak penuhkan drive kita. Faham? Begitu. Okey? Okey. Yang ini, kejap Kak Aisyah tunjukkan dia punya, kawan Kak Aisyah punya link dia punya ni. Okey. Site kita pergi site dia. Nampak tak? Kita dah tak ada banyak masa kan, Nazri? Okey, tengok dia punya ni, tengok. Dia, okey, nanti kita akan buatlah satu sesi yang berkaitan dengan buat Google Site. Okey, macam mana buat Google Site, kita akan belajar. Okey, tapi yang ini, okey, antaranya, okey, contoh dia buat macam ni. Dia akan ni lah. Okey, satu-satu. Apa saja yang dia rasa ni,
dia akan ni, contoh PCG showcase. Dia masukkan, nampak tak? Hari tu dia buat perkongsian, masa hari tu kan. Dia ada buat perkongsian. Okay, carnival. Okay. Nampak tak dia buat RBT, pendidikan Islam, pendidikan sini. Betul tak Nazri dengan ni kita nak buat nanti? Betul Kak, betul. Yang tu kan. Macam ni lah caranya kita nak kena ni. Tengok. Dia budak-budak punya semua dia buat macam ni. Nampak? So tak perlu lagi kita nak susah-susah. Inilah one page report dia. Ini antara satu dia gunalah. Sebab dia ni dah level dewa-dewa ni. Sebab dia hebat. Nampak tak dia buat? Tengok dia dapat hadiah daripada ni. Dia sangat aktif. Tapi belum dapat. Keputusan guru cemerlang dia belum dapat. Okay. So orang nampak. Walaupun tak banyak showcase dia untuk tahunan. Tapi dia still lagi nampak kan? Bukannya banyak. Ini je. So dia ada TikTok. Kita akan linkkan ke TikTok dia. Begitulah cara dia macam tu. Dia ada buat. Dia suka TikTok. Itu bukti mudah kan? Kita tak payah nak susah-susah. Macam tu. Itu contoh-contoh lah. Okey, apa lagi? Inovasi dia. So inovasi dia ada inovasi murid, dia ada inovasi dia sendiri. Ini murid dia. Dia selalu memang top lah. Kalau kat Semenanjung dia top. Macam tu. Okay. Itu sebab kalau kita tengok, nampak tak gambar-gambar ni? Biarlah gambar berbicara. Biasanya orang, laporan orang boleh reka, betul tak? Tapi gambar boleh ke kita reka? Susah kan? So, itulah antara kelebihan lah sebenarnya macam mana kita nak, orang kata, nak menarik, okay, untuk memberikan keyakinan kepada penilai kita supaya kita ni memang layak untuk dapatkan benda tu, markah tu. So inilah adik-adik adik-adik junior kita, boleh pilih yang mana rasa. Macam kalau tak mampu nak buat site lagi, kita boleh buat Google Drive. Kalau tak mampu, kalau rasa boleh kreatif sikit, gunalah Google Slide. Macam tu. Okay? Boleh buat pilihan masing-masing, kita nak mulakan dengan yang mana. Tapi untuk sesi yang perkongsian seterusnya, kita akan buat satu bengkel macam mana kita nak membina Google Sites sendiri. Okey tak? Setuju? Okey. Okey. Sebabnya Kak Aisyah nampak bila kita ni, nampak tak kita lebih, kalau kita ada site kita sendiri, walaupun kita cikgu biasa, nampak tak kita ni lebih macam mana? Kompeten. Kompeten. Nampak kita punya karisma kita sebagai seorang guru. Biarlah benda gambar-gambar tu di dalam kelas. Sebab kita, macam Kak Aisyah tak mampu pergi kelas mas. Betul tak? Mas sesi pagi, betul? Kak Aisyah tak mampu nak pergi kelas Farhana. Sebab Kak Aisyah mungkin masa tak sama. Tapi Kak Aisyah boleh nilai berdasarkan kepada gambar-gambar yang Kak Aisyah tengok. Oh, dia dah buat ni, dia dah buat tu dengan murid dia. Itulah cara-cara kita bawa diri kita. Kita nak bagikan kita, nak meletakkan diri kita lebih berkualiti ke tidak. Itu terpulang kepada adik-adik junior kita lah. Tapi jangan lari daripada benda-benda yang Kak Aisyah tunjuk ni. Instrumen ni kita kena sentiasa ada. Kita boleh baca lah dalam manual. Nanti Kak Aisyah share manual tu. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan? Kita akan buat bengkel tu, tengoklah mungkin cuti sekolah ke kan? Betul tak? Korang pun belum dapat lagi yang D5 kan? Belum Kak. Ya, belum. So tunggu dapat D5 dulu pun boleh juga. Nanti terus kita boleh buat tu. Sementara ni, kita boleh letak dalam bentuk drive. Okay? Macam portfolio ni pun boleh. So itu sebab
kenapa kita perlu guna integrasikan Google Space tu? Sebab Google Space ni kita boleh buat secara real time. Itu yang penting. Lepas tu, segala markah-markah murid pun kalau boleh buat dalam Google Slide. Google Sheet. Google Sheet ni, dia nampak bila kau buat perubahan yang berlaku, kan TP murid bukan takkan asyik-asyik nak bagi je dekat penilai, betul tak? So, kita boleh bagi dekat link kita tu, dekat kita punya penilai, supaya penilai kita boleh tengok bila dia nak tengok. So, dia nampak dari situ. So, kita kena rajin update lah sebenarnya. Itu je lah, kalau kita malas nak update, susah juga. Betul tak? Buatlah macam mana pun. Nanti jadi kelang kabut lah. Tapi bila ada tu, terus buat. Kalau tengok yang sini kan, start dengan drive dululah Kak Aisyah rasa. Sebab drive ni lebih mudah lah. Kalau tak boleh nak tu, so at least kita nampak profil kita secara ni. Nanti bila dapat D5 baru kita sharekan dekat D5. Pun boleh juga. Tapi tak nak beratkan, kita tak nak beratkan kita punya tu. Okay, tahun ni kita terpaksalah pakai individu punya, tahun depan baru kita pakai D5 pun boleh juga. Mana-mana pun boleh. Tapi startkan dengan drive supaya senang lah. Ataupun buat dulu dalam desktop, nanti bila dah ada ID D5 terus masuk. Itu kelebihan lah pakai D5 ni. Okay? Boleh ada apa-apa soalan? Boleh tanya? Okay. Lepas tu, jenis Kak Aisyah bekerja, Kak Aisyah lebih suka drive Kak Aisyah dekat dalam ni. Dekat desktop Kak Aisyah. Okay. Bila ada, dekat desktop ni, dia akan lebih mudah kita masuk. Kita terus je. Kak, boleh tak bagi penerangan pasal Google Drive untuk offline mode? Untuk? Offline mode. Offline mode. Boleh. Kejap. Kak Aisyah buka kejap Sebab dia terbuka yang kat sini pula. Kejap. Penerangan tu kan. Kejap. Kak Aisyah pindahkan dekat ni. Okay. Untuk offline mode, pastikan kan Kak Aisyah cakap hari tu kan. Apa saja kita punya ni, kita kena pastikan kita punya ni mesti on kan kita punya ni ready for offline. Nampak tak? Alamak, sini Kak Aisyah besarkan kejap Okay, sini. Ini pastikan dia ready for offline. Ini tak boleh kan? Bila offline mode, bila kita dah ready, dia dah on. Bila automatic macam tadi tak ada internet kan? Dia akan tersimpan dekat kita punya sini, kat cloud kita. Dia akan tersimpan kat cloud kita, automatic. Bila kita dah ada internet, dia automatic bila dah ada internet, dia ada data, dia akan generate pada benda yang asal. Apa yang berubah, dia akan terus refresh. Macam tu. Itu kalau Kak Aisyah buat, contohlah kan. Bila Kak Aisyah buat, mana contoh dekat, ni. Sekejap, Kak Aisyah cari. Dia, apa saja yang kita edit, dia akan, bila kita dah ready for offline, terus buat. Dia akan auto. Dia akan tulis save. Dia kata kalau dia, bila kita tak ada internet kan, contoh yang tadi, dia tersave terus. Dia tulis save dekat komputer ni. Macam tu. Nanti bila ada ni, dia akan auto generate. Bila kita ada internet, dia akan auto generate lah. Kita kena refresh dekat sini, ataupun kita buka balik, dia akan auto generate bila kita refresh. Dia akan masuk balik benda-benda yang kita dah tak ada internet tu. Begitu. Macam tu ke? Boleh menjawab ke tadi Nazri? Kak Aisyah pun tak tahu nak jawab macam ni. Tapi Kak Aisyah selalu on kan benda ni? Betul lah Kak, betul. So memang kena on kan. Pastikan masa yang dia akan
auto generate bila ada internet terus. Terus auto generate. Macam tu. Faham? Boleh. Faham sebab Kak Aisyah nak bagi contoh pun sebab kita ada internet kan. Kena tutup internet. Nantilah kita akan cuba buat sesuatu. Macam mana Kak Aisyah nak buat Dia kena tutup semua internet. Baru Kak Aisyah boleh tunjuk kan. Tapi tak boleh sekarang. Nanti tertutuplah semua orang. Kak Aisyah punya apa? Kak Aisyah tak boleh lah online. Betul tak? Maksudnya Kak, kalau kita edit dalam keadaan offline sekalipun, kalau ke tempat yang ada line internet, dia akan automatic save kan? Ya, betul. Dia nanti akan super safe. Dia ada perkataan safe kat situ. Dia macam ada ni lah. Begitulah ceritanya. Kak Aisyah rasa siapa? Farhana pandai sikit kan? Betul tak Farhana? Belajar juga. Belajar juga? Farhana ni veteran ni. Okey, pastikan semua dalam akses contoh contoh apa-apa saja kita buat. Contoh yang ni Sekejap. Pastikan ni now available offline kan. So pastikan dia on tau. Korang kena pastikan benda tu dia on. Bila ada apa-apa, so nampak tak ada tanda yang kat bawah ni Sekejap Kak Aisyah besarkan. Alamak, macam mana tengok? Ni kan, dia tanda right ni. Maksudnya dia ni dah offline pun boleh kita akses. Kita boleh tengok, kita boleh still lagi boleh tengok. Cuma dia terhad lah untuk kita, dia terhad orang lain tak boleh nampak perubahan yang kita buat. Tapi bila kita dah ada line, baru orang yang ada link kita tu boleh tengok. Faham tak perubahan yang kita buat? Sebabnya waktu yang kita tak ada line memang dia akan save dekat dalam sini. So tapi secara tak langsung dia memang bila ada line terus dia macam reconnecting balik lah. Dia balik, pusing balik, dia save balik. Macam tu. Okey? Okey ke? Menjawab tak? Sangat menjawab Kak. Okey. Ada lagi? Ada tak tanya dekat dalam ni? Tak ada kan? Macam ada. Tak ada. Okay, semua faham Semua orang lapar kan? So, itulah Kak Aisyah rasa. Kak Aisyah akan kenalkan nanti yang kita panggil workspace tu. Apa tahu Google Workspace ni benda-benda ni. Google Form. Okay, nak senang. Apa saja kau buat perjumpaan, pastikan korang ada ambil kehadiran ke. Macam contohlah buat kelas tambahan. Kan? Pastikan kalau tak buat tu, buat Google Form. Kalau buat secara online, buat Google Form. Sebab Google Form ni dia senang nak dapatkan data. Source data tu. Bila kita nampak berapa persen budak yang datang, lelaki perempuan, contoh kita nak tengok. Data-data tu penting untuk kita punya ni lah. Untuk berapa orang murid kelas 3M datang. Contoh dia macam tu lah. Okay. Kalau sesiapa pun try lah guna Google Drawing ni. Ini pun best juga. Tapi Kak Aisyah Google Drawing ni untuk murid-murid boleh terus save kan kat sini. So bila kita save, so senang kan kita nak suruh murid-murid kita punya evidence tu terus masuk kat sini. Diorang akan hantar terus dekat sini dan kita terus boleh masuk dekat folder kita. Folder dekat Google kita punya drive yang berkaitan dengan portfolio tadi. Nampak tak kat sini? Betapa senangnya kalau murid hantar guna Google Drive. Macam tu lah. Tak payah kita nak mencari-cari lagi kan. So itu saja. Kak Aisyah punya belum lagi buat. Tapi on the way. Inilah. Belum siap lagi. Tunggu Kak Aisyah siapkan. So tahun ni memang Kak Aisyah nak buat portfolio Kak Aisyah berkaitan dengan menggunakan Google Site lah. Kak Aisyah rasa macam
Kak Aisyah tengok kawan Kak Aisyah tu, dia macam lebih mudah sebab kita tinggal masuk. Tapi dia memang dia punya main adalah Google Drive. Sebenarnya. Sebab kita boleh masukkan link kan. Dekat sini kita boleh masukkan link. Okey. Nak senang kita tinggal contoh Kak Aisyah masukkan dekat sini. Okey. Terus masukkan URL kita. Okey, insert. Benda tu kan keluar. Sekejap je kan? Nampak tak? So orang boleh nampak Kak Aisyah punya ni. Kalau Kak Aisyah publish, contoh Kak Aisyah publish sekarang. Jangan risau, publish je. Okey. Okay, dah publish. So, orang dah boleh nampak. Kak Aisyah tengok dekat sini Dah ada. Sekejap ni kan Kak Aisyah berapa minit je boleh siap kan? Itu yang pentingnya Google Drive. So, orang boleh tengok. Tak susah kan? Itu yang Kak Aisyah kata, itu Kak Aisyah rasa tahun ni Kak Aisyah nak upgrade untuk buat portfolio dalam bentuk site. So, lagi nampak orang kata kita punya level kita macam, bukanlah calang-calang orang kan. So, korang pun kena buat macam tu. Macam itulah. Kak Aisyah rasa itu sangat macam memberikan satu ni lah. Tapi kalau rasa tak mampu, tak apa. Kita belajar pelan-pelan. Kita buat dulu dengan first kali dengan membuat drive kita kat sini. Itu je yang Kak Aisyah rasa macam boleh. Tengok. Yang penting drive kita bagi tersusun lah. Biar cantik, bila orang tengok kan. Tersusun. Itu sebab Kak Aisyah nomborkan dia. Okay, kita kena nomborkan dia supaya mudah. Okay, ni untuk apa? So, dia akan ikut orang kata kepentingan lah. So, kita boleh adjust ni sebenarnya. Tu sebab Kak Aisyah nampak tak gambar orang? Kan? Gambar orang kat sini. Sebab apa? Orang semua boleh view apa yang Kak Aisyah ni. Kak Aisyah takkan bagi. Cuma personal, Kak Aisyah takkan bagilah. Cuma untuk yang ni boleh diakses. Itulah briefcase Kak Aisyah. Orang cakap. So tak payah penat-penat nak cari-cari. Okay, orang nak tahu apa yang kau dah buat 1 tahun ni. Macam hari tu. Minggu lepas kan Kak Aisyah ditelefon oleh orang JPN. Dia nak interview pasal satu ni kan. Dia tanya, apa yang kamu dah buat? Saya nak tahu. So Kak Aisyah just bagi dia Kak Aisyah punya link. So dia boleh tengok. Oh, banyak yang dia buat. Dia tengok. Baru dia tahu. Nampak tak? Macam tu lah kita nak cara kita nak lebih mudah, lebih senang akses. So bila kau senang-senang kau main tarik-tarik je dalam desktop kau. Okey, contoh contoh kita tak yakin kan? Kita boleh tarik, masukkan. Contohlah macam ni kan. Kak Aisyah terus masukkan macam tu. So tarik je dari sini. Contoh Kak Aisyah nak tarik. Dia akan masuklah kat sini. Nanti dia belum ni. Dia masuk kat sini kot. Sekejap. Okay. Tak nanti. Dia upload. Contoh tak payah penat-penat. Tak kisahlah kau nak buat dalam ni pun. Tengok. Kalau dalam PowerPoint pun kan. So dia akan ni. Okay, macam mana nak jadikan dia Google Slide? Tadi daripada PowerPoint kan, kita nak jadikan dia slide. Okay, kita save as a Google Slide. Nampak tak kat sini? So dia automatic, dia akan jadi Google Slide. So, untuk kita kosongkan kita punya ni, untuk maksimaskan kekosongan dalam kita punya drive kan, semua kita kena buat jadikan dia jadi Google. Okay. Okay, sekarang dalam portfolio Kak Aisyah dah ada ni kan? Ada 2. Sekejap, Kak Aisyah ni. Nampak tak ada 2? Yang ni. Kan? Biar ada 2, so yang PowerPoint ni kita boleh buang dah. Delete je. So dah boleh dah. Nampak? Begitulah ceritanya So kita boleh masukkan kat mana? Masukkan yang mana-mana
folder yang sesuai, yang bersesuaian. Itulah ceritanya. Okey? Ada Kak Syari ni, ada tak sesiapa lagi nak ni? Tapi dia punya main adalah mesti drive. Drive tu adalah main utama kita untuk simpan benda-benda. Okey? Okey, rasa dah tak boleh kan? Sambung lagi. Okey, ada apa-apa lagi nak ni? Kak, rasanya masa sudah mencemburui kita. Okey. Jadi kalau kita tangguh dulu Kak. Okey, kita tangguh kita punya ke siri yang seterusnya lah. Ya, betul. Nanti boleh request jemput Kak Syah lagi untuk perkongsian untuk kita punya benda lain lah. Ya Kan? Kak, kami berharap kami dapat lagi jumpa Kakak untuk sesi perkongsian seterusnya. Mudah-mudahan tak pindah kan Kak Lazima. Mudah-mudahan tak pindah. Harap-harap tak pindah lagi. Amin. Ya pun mungkin kita boleh jemput secara Google Meet lah Kak. Okey, jangan risau, insya-Allah ada jodoh kita lagi untuk berjumpa. Ya. Okey, sesi bergambar lah kan? Sekejap Kak. Okey, terima kasih Cikgu Aisyah atas perkongsian dan penerangan yang sangat padat dan bertenaga itu tadi. Diharap atas penerangan tersebut dapat menjawab segala persoalan lah yang bermain di fikiran rakan-rakan guru, khasnya kepada guru-guru baru. Kita tiada soalan kan? So kini kita sudah tiba di penghujung program. Sekiranya ada rakan-rakan guru yang tidak dapat bersama kita, kita akan siarkan semula program kita pada hari ini di YouTube. Kita boleh cari di YouTube Cikgu Aisyah lah. Kiranya rakan-rakan guru masih mempunyai persoalan, bolehlah rujuk Cikgu Aisyah ataupun boleh rujuk semula video yang kita siarkan di YouTube. Sebelum kita akhiri program pada hari ini, sukacita saya ingin mengingatkan para rakan-rakan guru baharu, pendigitalan dokumentasi adalah salah satu langkah paling berkesan dan sangat membantu, terutamanya dalam pengurusan rekod dokumentasi yang banyak. Marilah bersama-sama kita mengaplikasikan dan memperkasakan digital mulai hari ini demi pembangunan kemenjadian murid. Selain daripada itu, pengaplikasian pelaksanaan digital akan banyak membantu